Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Al-mantuqu wal mafhumu. Al-mantuqu ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi. Mantuq dan mafhum. Kaifiyatud dilalah, salah satu perbahasan dalam usul fiqh ialah kaifiyatud dilalah. Bagaimana sesuatu nas menjadi dalil bagi hukum. Bagaimana sesuatu nas menunjukkan kepada hukum. Kaifiyatud dilalah. Jadi ada dilalah bi tariqil mantuq. Dan inilah yang kebanyakan lah, dilalah bi tariqil mantuq. Dilalah melalui apa yang dipertuturkan oleh Allah dan Rasul. Yang kedua, dilalah bi tariqil mafhum. Petunjuk yang kita fahami melalui saluran mafhum, iaitu mafhum mukhalafah ataupun mafhum muwafaqah. Itu dua. Pertama, dilalah bi tariqil mantuq. Yang kedua, dilalah bi tariqil mafhum. Sama ada mafhum muwafaqah ataupun mafhum mukhalafah. Yang ketiga, dilalah bi tariqil iqtida' wad darurah. Dilalah melalui iqtida'. Iqtida'un nas. Iqtida' wad darurah ni perkara yang tak dapat tidak kita kena takdirkan ada dalam ibarat. Kalau tidak, ibarat itu jadi rosak. Itu namanya dilalah bi tariqil iqtida'. Macam kita kata laisa kamitslihi syai'un. Tiada seperti Allah punya mithil sesuatu pun. Terpaksa kita takdirkan di situ kaf tu zaidah. Itu satu darurah tu, satu keterdesakan. Kalau tidak akan sabit mithil bagi Allah Subhanahu wa taala. Akan sabit apa? Allah tu mempunyai mithlun. Laisa kamitslihi syai'un. Tiada seperti Allah punya mithil sesuatu pun. Akan sabit Allah tu punya mithil. Wa hadza syirkun. Allah tidak punya mithlun. Jadi dilalah mengatakan kaf tu zaidah adalah bi tariqi al-iqtida' wad darurah. Yang keempat, dilalah bi tariqi madlulil aqli. Dilalah melalui petunjuk akal. Dilalah bi tariqi madlulil aqli ini dengan menggunakan qiyas. Kena cari illat jami'ah dulu. Apa illat yang menyatukan antara asal dan fara'. Antara hukum asal dan hukum fara'. Ada 4 dilalah semuanya. Ini taksim siapa yang buat ni? Imam Ghazali buat. Imam Ghazali buat 4 taksim ni. Dilalah bi tariqil mantuq. Dilalah bi tariqil mafhum. Dilalah bi tariqi al-iqtida' wad darurah. Dilalah bi tariqi madlulil aqli. Ada faham? Ada faham? Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak baca tentang mantuk dan juga mafhum. Mantuk dan juga mafhum. Bermakna ada 2 bentuk dilalah ni yang dibincang dalam bab ni. Satu dilalah bi tariqil mantuk, yang kedua dilalah bi tariqil mafhum. Al-mantuqu ma dalla alaihi al-lafzu fi mahallin nutqi. Mantuk itu apa yang lafaz tunjukkan pada tempat ataupun tentang mana berlakunya pertuturan. Tang mana? Pinjam bahasa orang utara. Supaya kita mudah faham mahal ni, kita kena tang mana. Percakapan berlaku tang mana, lafaz menunjukkan tang itu, itulah mantuk. Kalau bercakap tentang Zaid,
lafaz tu kita sebut Zaid, dia pun tunjukkan tang Zaid itu jadi mantuk. Kalau sebut Zaid, tapi dia tunjuk beri faham tentang ghairu Zaid, itu jadi mafhum. Kalau kita sebut Zaid kan, Zaid, kita kata Zaid berdiri. Tapi difahami daripada situ, ghairu Zaid tidak berdiri. Orang selain Zaid tak berdiri, itu jadi mafhum. Sebab dia bukan tunjuk tang Zaid, dia tunjuk tang lain. Tang yang di mana luar daripada pertuturan. Boleh faham beza mantuk dengan mafhum? Macam Namizi, Ahmad Tirmizi faham? Alhamdulillah. Kemudian mantuk ni wahwa in afada ma la yahtamilu ghairah. Mantuk ni ada beberapa pecahan pula. Yang pertama, kalau dia beri makna yang mana tiada kemungkinan lain. Beri makna yang mana tidak ihtimal, tidak berkemungkinan makna lain. Seperti Zaid, maka itu namanya nas. Itu namanya nas. Sebab bila kita sebut Zaid, ada seorang tu je kan Zaid dalam dunia ni kan. Bila kita sebut Zaid, Zaid bin Abu Samah, contoh. Ada berapa orang Zaid bin Abu Samah? Seorang tu je. Walaupun ada nama Zaid banyak dalam dunia ni, tetapi itu bukan wadah yang ibu Zaid letak untuk Zaid. Itu wadah yang lain. Wadah yang lain tak dikira. Zaid dalam erti kata Zaid bin Abu Samah, yang mana ibu dia letak nama tu ataupun bapa dia letak nama tu untuk dia, hanya Zaid itu saja. Mana tidak ada ihtimal Zaid yang lain. Betul ke betul? Kita kata Zaid bin Abu kita kata Zaid bin Abu Samah tamat pengajian tahun lepas. Zaid tu je, tak ada Zaid yang lain. Nama Zaid yang lain tak termasuk sebab bukan yang ibu Zaid ataupun bapa Zaid Abu Samah ni letak untuk dia, bukan. Dia letak untuk Zaid tu seorang je. Jadi sebab tu dia tidak ada ihtimal yang lain. La yahtamilu, tidak berkemungkinan punya makna yang lain. Kazaidin, seperti lafaz Zaid, fanassun. Pecahan yang kedua, au ma yahtamilu badalahu marjuhan kal asadi fa zahirun. Pecahan kedua ialah zahir. Zahir ni bila dia ada punya kemungkinan makna lain tetapi tak kuat. Macam perkataan asad, kemungkinan makna singa, kemungkinan makna ar-rajulu syuja'. Antara dua tu mana kuat? Asad dengan mana singa ke asad dengan mana orang berani? Mana lebih kuat? Zakat dengan mana zakat pula. Asad dengan mana singa itu lebih kuat. Yang kuat tu namanya zahir. Dia ada ihtimal yang lain. Ada ke? Ada. Tetapi ihtimal tak kuat. Kerana ada ihtimal yang lain itu, kita tak boleh panggil dia nas. Tetapi kita boleh panggil dia zahirun. Jelas? Ma yahtamilu badalahu, ada ihtimal makna yang lain, makna alternatif selain daripada singa. Marjuhan, tetapi ihtimal yang lain itu tak kuat. Marguh. Marjuhan ay marguh. Marguh mana apa? Tak kuat. Kal asadi, seperti lafaz singa, yang mana dia punya petunjuknya untuk al-haywanul muftaris, haiwan pemangsa. Bukan untuk ar-rajul syuja'. Itu petunjuk yang tak kuat. Fadhahirun, itu namanya zahir. Jadi mantuk ni pecah kepada dua, sama ada nassun ataupun zahirun. Nassun ataupun zahirun. Faham tak Nu'man? Naam ya Nu'man. Alhamdulillah. Kemudian dia ada pecahan satu lagi ni. Mantuk ni ada satu lagi pecahan. Tadi pecahan pertama, ni pecahan yang kedua.
In dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu famurakkabun wa illa famufradun. Jika juz'ul lafzi menunjukkan kepada juz'ul ma'na, maka itu murakkab. Juz'ul lafzi, lafaz dia, lafaz mantuk, kita boleh pecahkan dia kepada beberapa juz'. Katakan kita boleh pecah kepada 2 juz'. Boleh pecahkan kepada 2 juz'. Contohnya apa? Kita kata apa? 2 juz' ni Madrasatul Quran. Kan 2 juz' tu kan, lafaz tu dah boleh bahagi kepada 2 juz', yang mana juz' pertama menunjuk kepada satu makna, juz' kedua menunjuk kepada makna yang lain. Tak? Dalla juz'uhu, juz' lafaznya menunjuk kepada juz' makna. Madrasah dia tunjuk kepada satu bentuk apa, institusi kan, institusi, satu badan yang dibangunkan untuk sesuatu misi ilmu pengetahuan. Itu madrasah. Dia tunjuk pada satu institusi. Quran pula tunjuk kepada kitabullah al-munazzal, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Al-mu'jizah bisuratin minhu, yang kita dah baca ta'rif kitab, ta'rif Al-Quran sebelum ini. Jadi madrasah tunjuk kepada satu pengertian, Al-Quran pula tunjuk kepada satu pengertian yang lain. Ini namanya murakkab. In dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu fa murakkabun. Madrasatul Quran tu murakkab apa tu? Murakkab idhafi ke tausifi? Naam. Syekh Imran. Murakkab idhafi ke tausifi? Ya Syekh Imran. Lama nak jawab ni. Dengar ke suara saya, Syekh Imran? Ya. Tausifi. Madrasatul Quran, tausifi. Biar betul. Cepat sikit jawab. Idhafi. Idhafi. Madrasah tu mudhaf. Al-Quran mudhafun ilaih. Okey. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah kata, aku tiup ke dalam diri Adam daripada ruhku. Ruhi itu. Satu tunjuk kepada ruh, satu tunjuk kepada dhamir ana, dhamir aku. Jadi ruh itu murakkab ke mufrad? Juz'ul lafzi yadullu ala juz'il ma'na, murakkab ke mufrad? Sila jawab. Itu murakkab. Murakkab. Ruh itu murakkab idhafi. Murakkab apa? Tausifi ke idhafi? Murakkab idhafi. Wal idhafatu di situ ditasyrif tu. Allah idhafat ruh manusia ni kepada diri Allah. Idhafat tasyrifiyah. Idhafat untuk memuliakan anak Adam ini, manusia ni. Jangan disalah ertikan pula dengan mengatakan hulul ke ittihad ke. Ada akidah yang macam tu kan, akidah yang menyeleweng, yang menyatakan manusia ini menyatu dengan Allah. Akidah ittihad, akidah hulul. Akidah hulul ni manusia masuk dalam Allah ataupun Allah masuk dalam manusia. Dua-dua tu semua tu akidah batilah. Hulul, ittihad, satu lagi apa, wusul. Istilah wusul. Wusul dengan mana sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak sampai? Allah Taala tu hijabuhu an-nur. Hijab Allah penuh dengan cahaya kan. Hijab Allah penuh dengan cahaya. Itu contoh murakkab. Jadi idhafat ruh itu idhafat tasyrifiyah. Kalau Allah idhafat kepada umum, idhafat tu menunjukkan milik. Macam hada khalqullahi, ini ciptaan Allah. Ciptaan tu umum tu. Idhafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu menunjukkan apa? Menunjuk kepada al-ijad.
Al-ijazah ini ciptaan. Dan kalau idafah itu khusus, dia menunjuk kepada ikhtiar, al-ikhtiar wal ikhtisas, pengkhususan. Sebab Allah Ta'ala ada sifat yakhluqu dan ada sifat yakhtaru. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru. Allah mencipta, Allah pakai yakhluqu, Allah mencipta apa yang Allah kehendaki, wa yakhtaru, dan Allah membuat pilih. Kalau idafah umum, khalqullah, apa lagi? Idafah yang umum ni, itu menunjukkan apa? Khalqun, kejadian, dengan mana Allah yang cipta dia. Dan kalau idafah khusus, dia menunjukkan ikhtiar, dengan mana Allah pilih dia jadikan sebagai makhluk yang punya keistimewaan tertentu, macam Baitullah. Kan Baitullah tu, bait, rumah, diidafah kepada Allah. Menunjukkan apa? Al-ikhtisas, al-ikhtiyar wal ikhtisas, yakni Allah Ta'ala pilih secara khusus Kaabah ni untuk jadi makhluk yang punya kemuliaan tertentu. Boleh faham? Idafah ilallah kalau umum menunjukkan kepada al-khalq, kejadian, dan kalau khusus menunjuk kepada apa? Ikhtiyar, yakni Allah pilih dia untuk sesuatu keistimewaan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Boleh faham? Yakhluqu tu bila idafah umum. Yakhtar tu bila mana idafah tu khusus. Kembali kepada tajuk kita, jika juz'ul lafzi menunjukkan kepada juz'ul ma'na, maka murakkab. Wa illa, jika tidak, maka dia mufrad. Jika tidak, maka mufrad. Macam perkataan baitun. Adakah juz'ul lafzi menunjuk kepada juz'ul ma'na? Tak ada. Ba tidak ada makna tersendiri. Ya pun tak ada makna sendiri. Ta pun tak ada makna sendiri. Melainkan bila digabungkan akan membentuk satu makna, iaitu rumah. Maka baitun itu mufrad namanya, bukan murakkab. Sama je baik. Alhamdulillah. Habis cerita tu. Berapa dah pecahan? Pecahan pertama nasun dengan zahirun. Pecahan kedua murakkab dengan mufrad. Pecahan yang ketiga, wa dilalatuhu ala ma'nahu mutabaqatun wa ala juz'ihi tadammunun wa lazimihi dhihniyi iltizamun wal ulayani lafziyatani wal akhiratu aqliyatun. Mantuk ni kadang-kala dia menunjukkan kepada maknanya secara mutabaqi, secara keseluruhan. Lafaz itu ditunjuk secara keseluruhan. Kalau sebut Zaidun, Zaid, dia menunjukkan kepada keseluruhan Zaid. Maka itu namanya dilalah mutabaqiyah. Kita kata Zaidun yusalli, Zaid sedang sembahyang. Perkataan Zaidun situ menunjukkan kepada keseluruhannya Zaid. Zaid sebab yang sembahyang keseluruhannya. Kepala dia sedang sembahyang, tangan dia pun sedang sembahyang, kaki dia, semua anggota dia sedang melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza kalau kita kata Zaid kencing. Zaid kencing itu keseluruhan Zaid kencing ke anggota mana yang kencing? Ya. Cuba jawab, anggota mana yang kencing? Bila kata Zaid kencing, itu dilalah mutabaqiyah ke tadammuniyah tu? Sebab perkataan Zaid itu menunjuk kepada satu juzuk saja daripada Zaid, iaitu apa dia? Bukan kemaluan, mulut. Yang kencing ni mulut. Yang cakap tipu, yang kelentong, yang mungkin janji, ini kan mulut kan. Jadi bila kata Zaid kencing bila kata Zaid kencing, itu dia menunjuk kepada mulut Zaid tu. Jadi itu dilalah tadammuniyah.
Sebab lafaz Zaid menunjuk kepada satu juzuk saja daripada Zaid, iaitu mulutnya. Boleh faham? Berbeza Zaidun yusalli tadi, dia menunjukkan kepada keseluruhan Zaid. Jadi yang Zaidun yusalli itu mutabaqah, sebab ditunjuk kepada makna keseluruhan. Berbeza Zaid kencing, dia tunjuk kepada satu juzuk saja, iaitu mulut Zaid. Maka itu namanya tadammun. Wa ala juz'ihi tadammunun ay dilalah tadammuniyah. Dilalah secara menyebut satu dhimin, satu kandungan lafaz. Tadammuniyah itu maknanya menyebut dhimn. Dhimnun ni satu kandungan. Lafaz tu kan dia mengandungi seluruh ajzat Zaid, tapi dia menunjuk kepada satu kandungan saja, iaitu mulut Zaid. Maka itu namanya tadammuniyah. Satu lagi walazimih dhihni. Mantuk ni kadang-kala dia menunjukkan kepada lazim Zaid. Kita sebut Zaidun, tapi menunjuk kepada lazimu Zaidin, apa yang lazim pada si Zaid. Apa yang lazim pada dia. Misalnya kita kata apa? Zaidun, apa yang lazim pada Zaid ni? Zaidun kathirur ramadi. Zaid banyak abu. Maknanya dia ni suka jamur kan. Rumah dia banyak abu, banyak bahan-bahan bakar. Ini kalau zaman dulu lah kan. Masak ni guna kayu api. Jadi bila banyak guna kayu api, banyaklah ramad. Ar-ramad yang ni abu. Zaidun kathirur ramadi. Perkataan Zaid di situ ataupun perkataan kathirur ramad di situ menunjuk kepada pemurahnya dia, dermawannya dia, dan suka belanja orang makan. Itu lazim kan. Di situ perkataan Zaidun ataupun perkataan kathirur ramad menunjuk kepada lazimul dhihni, yang lazim dalam kepala kita. Yang lazim, bila kita sebut kathirur ramadi, yang lazim datang dalam kepala kita apa dia? Dia tu pemurah. Dilalah macam tu nama dia iltizam. Dilalah iltizamiyah. Jadi mantuk pecahan yang ketiga terbahagi kepada tiga. Pecahan pertama nasun dengan zahirun. Pecahan kedua murakkabun dengan mufradun. Pecahan yang ketiga ni terdiri daripada mutabaqiyah, tadammuniyah dan iltizamiyah. Boleh faham zikri? Faham zikri? Alhamdulillah. Wal ulayani lafziyatani. Mutabaqiyah dengan tadammuniyah dilalahnya secara lafaz. Difahami melalui saluran lafaz, yakni saluran lughah, saluran bahasa. Berbeza yang ketiga ni difahami melalui saluran akal. Wal akhiratu aqliyatun. Yang terakhir itu adalah akliyah. Sebabnya apa? Kathirur ramadi adakah dalam bahasa dengan makna pemurah? Kathirur ramadi, banyak abu. Tengok dalam mana kamus adakah makna kathirur ramadi dengan makna jawad, pemurah, adakah? Adakah? Tengok kamus. Tak ada dalam kamus. Sebab tu difahami itu bukan saluran bahasa, melainkan melalui saluran akal. Logik akal kata bila di rumah dia banyak abu, mestilah dia banyak memasak. Banyak masak bermakna dia banyak jamu orang. Banyak jamu orang maknanya dia pemurah. Jadi dilalah tu adalah secara akal. Boleh faham? Ini pecahan ketiga mantuk ni. Mantuk pecahan yang ketiga, iaitu kadang-kala mutabaqiyah, bila ditunjuk kepada semua ajza, ajza yang dipertuturkan itu. Ataupun yang kedua ditunjuk kepada sebahagian saja
ajza, macam kita buat contoh Zaid kencing tadi. Sebut Zaid tapi muradnya mulut Zaid, banyak kencing, banyak tipu, banyak kelentung. Maka itu dinamakan apa? Dilalah tadammuniyah. Dan kadang-kadang ditunjuk pada luaran terus. Sebut kathirur ramadi bukan tunjuk pada dalaman lafaz tapi luaran. Luaran tapi masih dalam mahallun nutqi. Ini macam apa, kita keliru sikit nak membezakan antara mafhum dengan iltizam. Dilalah iltizamiyah ni ada beza tu. Iltizamiyah dia masih tunjuk pada mahallun nutqi. Tapi yang difahami melalui akal. Berbeza dengan mafhum, dia bukan tunjuk pada mahallun nutqi. Sekarang ni kalau kita cakap tentang Zaid, adalah ceritanya tentang Zaid, bukan cerita tentang ghairu Zaid. Okey. Zaid kathirur ramadi, Zaid banyak abu. Bukan cerita tentang ghairu Zaid, masih cerita pasal Zaid. Maka dia masuk dalam mantuk. Masuk dalam mantuk, yakni dilalah iltizamiyah. Faham? Tapi kalau kita sebut Zaid tapi difahami ghairu Zaid, masa tu jadi mafhum. Boleh faham ke beza tu? Antara iltizamiyah ni dengan mafhum. Iltizamiyah masuk dalam kategori mantuk, bukan mafhum. Ada faham ke? Tak ada faham. Nasrul, apa cerita Nasrul? Faham? Nasrul, kenapa tidak ada jawapan? Ada? Faham ke tak faham? Tak jelas? Faham? Ya Nasrul, sila respon. Faham ah? Okey. Siapa ada ni? Okey, sila tekan sikit tadi ya. Okey. Sila tekan sikit. Terkeluar sekejap. Okey, sila tekan tadi. Terkeluar sekejap. Okey, kita sama terus. Jadi pecahan ketiga mantuk ialah sama ada dia mutabaqiyah ataupun tadammuniyah ataupun iltizamiyah. Wal ulayani lafziyatani. Mutabaqiyah dan tadammuniyah adalah dilalahnya secara bahasa, secara lughah. Wal akhiratu aqliyatun. Iltizamiyah itu petunjuknya secara akal. Saya setakat tu dulu. Ini yang seterusnya ni perlu masa yang lebih sikit. InsyaAllah kita sambung semula pula. Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.